الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتخلنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع في الحياة وبعد الممات. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي فلك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا وإذا رضيت عنا دائما أبدا. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kehadirat-Mu ya Allah. Engkau ampunkanlah segala dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Kami tak layak masuk syurga-Mu ya Allah. Oleh itu Engkau ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Kepada Engkau kami memohon dan kepada Engkau kami meminta segala pertolongan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bertobat kepada-Mu ya Allah. Kami berastaghfar kepada-Mu ya Allah. Engkau berilah kemenangan kepada calon kami ya Allah, yaitu calon Barisan Nasional ya Allah. Kami dah menderita selama ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau makmurkanlah negara kami ya Allah. Engkau perkenankanlah permintaan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami merayu dan kami mohon kepada ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ayat. Masih. Terima kasih Abang Yusuf. Untuk mengetahui kita bersama dan Tan Sri, kita di peti undi Kubang Semang ni kita ada 4 cawangan yang terlibat dalam peti undi ni, di mana pengundinya seramai 1,417 orang. Dan cawangan yang terlibat dalam peti undi Kubang Semang ni adalah cawangan Sungai Semambu, Kubang Semang, Kampung Kolam dan Taman Peti. Itu maklumat awal untuk mengenalkan Tan Sri. Jadi untuk tak melengahkan masa, kita menjemput Tan Sri memberi patah ada ucapan kepada kita bagi menaikkan semangat kita dan apa-apa juga yang perlu untuk mendapat pelayanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara pengurusi majlis, Yang Berhormat Dato' Hosnah, Ketua Menteri Umum Malaysia, Dato' Jalil Ali Muhammad, Wakil Daripada Johor, Beyond, saudara-saudara yang saya hormati sekalian. Saya pertamanya ingin panjatkan rasa syukur kerana pada hari ini dapat berada di sini dalam siri lawatan ke beberapa peti undi dalam kawasan Pematang Pasir selepas menunaikan sembahyang Jumaat tadi dan meninjau apa yang ada di peringkat peti undi dan persiapan-persiapan yang telah pun dijalankan. Saya berpuas hati bahawa setakat hari ini nampaknya semangat orang-orang kita yang telah bekerja membantu calon kita ini masih tinggi dan nampak kita sudah masuk gear 4. Gear 4 tu macam nak pecut laju. Esok kita akan mula puasa. Walaupun begitu kempen masih berjalan. Kita akan berkempen secara berhemah, ya. Memang pun kita tak pernah mengata orang pun. Dan waktu ini memang kita nak memastikan supaya dalam masa Ramadan Al-Mubarak ini masyarakat umat Islam hasil pengundi di Pematang Pasir tidak akan terganggu untuk meneruskan amal ibadah, bukan saja puasa tetapi sembahyang tarawih dan lain-lain aktiviti agama. Dan oleh sebab itu kita akan memastikan bahawa gerak kerja yang akan kita laksanakan di kawasan kita di Pematang Pasir ini akan dilakukan secara yang sebaik-baiknya. Saya yakin bahawa berdasarkan kepada apa yang telah berlalu beberapa hari,
dengan gerakan kempen yang sudah mula kita perhebatkan, pengundi sudah menunjuk tanda-tanda yang lebih positif. Saya bertanya dengan ketua-ketua petundi yang saya lawati, macam baru sebentar tadi saya telah lawat satu kawasan petundi sambil menziarah keluarga Allahyarham Dato' Nan dulu. Dan di situ kampung itu yang diberitahu kepada saya bahawa berbanding dengan tahun 2008 yang habis tahun lepas dengan situasi sekarang ni, nampak sudah nyata ada perubahan. Maknanya bahawa pengundi bersikap lebih positif. Mungkin mereka melihat akan perkembangan politik yang berlaku dalam negara sekarang. Mereka melihat akan telatah parti-parti pembangkang ataupun parti pembangkang yang jadi kerajaan macam di Pulau Pinang. Apa yang mereka telah lakukan yang secara terbuka umumnya rakyat sudah tahu tembelang mereka, kerana secara terbuka juga kita lihat bahawa tidak ada kata sepakat umpama di Pulau Pinang untuk mentadbirkan diri ataupun negeri-negeri yang lain di bawah parti Pakatan Rakyat ataupun parti PAS di Kedah, ada konflik pertembungan antara mereka sesama mereka. Macam di Selangor pun, macam isu arak pun jadi debat secara terbuka. Tapi lebih teruk lagi ialah kerana umat Islam mesti faham. Macam semalam di Selangor kita baca surat khabar macam mana Sultan Selangor agak tak berkenan, ya, dia tak berkenan dengan apa yang dibuat oleh kerajaan negeri Selangor yang di bawah parti PKR dan juga parti-parti Pakatan Rakyat nak menggunakan wang zakat. Demikian juga di beberapa tempat seperti juga di Pulau Pinang, macam dah tak ada duit lagi lah, ya tak? Macam tak ada duit lagi. Sedangkan zakat adalah hasil pungutan zakat daripada umat Islam yang kita tahu digunakan hanya untuk 8 asnaf. Nah, itu dia punya hukum. Pembahagiannya mengikut 8 asnaf, 8 kumpulan saja. Jadi dengan perbuatan oleh pihak Pakatan PKR dan sebagainya, bukan saja menyalahguna, dia nak tambah satu lagi asnaf baru. Ya, kita yang ada di sini orang Islam tahu, nak tambah satu lagi asnaf, jadi 9. Itu dah tentu salah. Kerana wang yang dipungut untuk zakat tu hanya untuk digagihkan untuk 8 asnaf orang Islam saja. Kalau nak digunakan untuk pembangunan negeri, makna akan melibatkan Islam dan bukan Islam. Salah tak? Salah. Dan saya nak sebut itu satu contoh je, ya? Dan banyak lagi yang dilakukan. Macam kita Tok Guru ni Aziz juga lah. Saya terima SMS tadi, tolong ni SMS datang ke saya. Ini dekat nak berpuasa ni. Dia kata kalau nak tahu kita ni dapat masuk tempat kat syurga ke neraka, ada telefon nombor Tok Guru ni Aziz. Boleh telefon Tok Guru, tanya, Tok Guru, saya ni nama Muhyiddin Muhammad Yassin ni, kat mana saya ni? Syurga ke neraka? Kerana dia sudah hukum kita sejak. Dia dah hukum saya masuk neraka. Tapi kalau mungkin pun bukan UMNO, dia boleh telefon dan tanya dengan Tok Guru ni Aziz, masuk syurga ke masuk neraka? Kok bagus juga kalau kata kalau kamu buat begini memang masuk neraka, jadi kita ada masa lagi betulkan sikit. Tapi kita tahu ini tak betul. Jadi bila beliau mengeluarkan fatwa tadi, saya baca juga kenyataan dia cabar majlis fatwa. Jadi dia lebih mengatasi fatwa. Dan majlis fatwa dia tak boleh buat keputusan dan hukum ataupun mengenai dengan hukum kecuali dia rujuk pada majlis gaja-gaja. Mana itu dah diluluskan oleh majlis gaja-gaja. Tok Guru ni Aziz pun petikaikan juga. Dia kata dia tak kata gitu, tapi surat khabar dah keluarkan. Semalam pun saya dengar dalam TV3
ucapan yang beliau buat. Memang jelas. Dia kata Islam yang diikuti oleh UMNO ni macam di Palestin, memang tak masuk surga, macam-macam lah. Dia kata. Jadi dah lebih daripada orang kata melakukan satu kesilapan. Orang kata kalau kita ini telajak perahu boleh duduk. Habis kalau dah lepas kata nak buat macam mana? Jadi kalau tanya orang biasa, kalau dah melakukan agaknya silap salah, eloknya bertaubat lah kan. Saya ni orang muda, takkan nak menasihat Tok Guru suruh taubat. Saya kata biasalah itu. Saya pun bapa saya Tok Guru juga, Tok Guru Mak Yasin di Muar. Lama juga orang tahu. Kalau di Johor kenal dia. Pernah nak tawar jadi mufti, dia tak nak jadi mufti, dia nak mengajar je. Ni orang Johor tahu lah cerita ni. Jadi yang saya nak sebut ni sebenarnya dalam Ramadan Al-Mubarak petang ni, kita tidak nak membuat fitnah apa-apa. Kalau nak kirakan kalut komponen parti Pakatan ni, DAP dengan PKR-nya, macam soal di Pulau Pinang ni, mana di Kuan Eng nak bagi kursi exco pada orang PAS, ya? Kalau ikut konsep pakatan ya, mesti dia bagi satu tempat, tapi tak boleh bagi. Itu dah tunjukkan mana memang dia tak setuju lah. Dan saya tahu memang mereka ni bertentangan, bukan saja dari segi ideologi, dari segi amalan politik, dan juga dari segi hukum. Dia tak boleh orang kata bersama-sama. Ini yang disebutkan setengah orang kata tidur satu bantal, mimpi lain-lain. Yang ni mimpi dia ada yang mengigau, ada yang macam-macam lah. Jadi sekarang ni ada pilihan gaya kecil. Saya tidak nak cakap lebih panjang sangat. Saya cuma nak minta dan merayulah kepada penduduk yang ada di Lubang Semang, Ubi, dan juga seluruhnya di kawasan Permatang Pasir. Kita kena bersikap orang kata rasyidal, tak usah emosional. Saya pun tak nak cakap berapi-api pun, ya, cakap cara betul, terang. Kita yang ada di Permatang Pasir ini masih dahagakan pembangunan, masih mahukan bimbingan dan pimpinan. Dan oleh sebab itu dalam soal pilihan gaya kecil, walaupun dia tak akan mengubah kerajaan Pulau Pinang, menang kalah pun dia tak akan ubah, dia akan terus berkuasa. Tapi kalau menang di sini untuk Barisan Nasional, kita nak bantu. Maknanya kalau betul nak dapatkan BN bantu kawasan ini, tolong kita. Bila menang, maknanya hendakkan Barisan Nasional, kita akan turun ke bawah bantu. Nak katakan kawasan ini dah maju, tidak juga. Saya turun banyak tempat, lecak, sistem peparitan ini tersumbat. Kalau naik hujan lebat entah berapa jam, naik banjir. Kawasan-kawasan Permatang Pau, pekan yang saya pergi, dia kata banjir, saya lalu lecak-lecak kampung, tersumbat, tak ada sesuatu. Ini kawasan boleh dikatakan luar sikit daripada bandar, suburban, dan lain-lain masalah lagi. Dan pastinya dari sisi keupayaan, saya berpendapat kerajaan pusat berupaya lebih dalam soal nak membantu. Baru pun tadi saya pergi ke Solah, mana tadi saya pergi untuk menyampaikan bantuan pendidikan, itu sebahagian kecil. Lim Guan Eng bagi juga bantuan sekolah. Dia pilih hanya sekolah jenis kebangsaan Cina saja. Jadi bagi kita kalau nak bantu semua. Dasar BN bantu semua. Dia bagi sikit sekolah jenis kebangsaan Cina. Saya bantu sekolah jenis kebangsaan Cina 1 tahun gaji 1.2 bilion. Please write that down. Saya, bukan saya, ini kerajaan pusat. Kerana dalam sistem pelajaran itu ada sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil. Gaji guru semua, alam, makan murid apa semua yang kita tanggung lebih daripada 1 bilion. Bila Guan Eng bagi entah 2 juta, 3 juta, cerita tu lagi besar. Yang bilion ni tak cerita. Saya nak beritahu pasal apa? Pasal kita mengamalkan dasar agaknya lebih adil. Pasal dia sudah jadi sebahagian dalam sistem kita. Kita bantu, tak pernah kita nak kirikan. Kalau dari segi bantuan, mana kita sampaikan bantuan lebih daripada soal nak pilihan gaya kecil sepanjang masa. Tetapi kadang-kadang media, okey, yang tu dia laporkan, yang ni mungkin tak ada cerita pasal dia tak tahu. Ni yang cakap Menteri Pelajaran tentang kita buat. Jadi kalau dari segi soal sokongan, bantuan, bukan saja kaum Melayu, bukan Melayu, kita telah beri bantuan yang banyak. Dan kita nak terus tolong.
Saya sebutkan kalau di sini kita bagi kemenangan, kita akan bantu lebih daripada apa yang ada sekarang. Orang kata ini waktu pilihan raya barulah datang. Pasal sini kawasan ini kawasan PAS. Jadi dialah tanggung. Dah 3 penggal jadi PAS, tak buat apa-apa pun. Nama pun PAS, Parti Islam yang agak sesat. Dia dah sesat, jadi tak buat apa-apa. Habis sekarang saya turun, saya tak pernah bohong. Kita nak bantu, tapi kalau Mantan Pasir tak nak buat apa. Tak? Jadi tolong hebahkan berita baik yang saya sampaikan ini untuk beritahu supaya sedikit sebanyak kita tahu. Dan bila sampai hari buang undi, usah kiralah soal calon kita ni ditohmah macam-macam. Saya pun dapat SMS berita tentang calon-calon PAS, wakil rakyat PAS yang buat lebih teruk daripada itu. Macam-macam cerita. Tak nak memburukkan orang. Ini nak masuk bulan Ramadan, petang Ramadan, tak boleh nak ceritakan. Jadi tumpu kepada soal dasar perjuangan parti. Yang mana lebih baik? Cuba disenaraikan. Yang mana lebih baik? Usaha yang telah pun kita buat selama 52 tahun hampir nak merdeka dengan sambutan 52 tahun. Apa yang kita telah laksanakan? Takkan yang Anwar Ibrahim kata kita zalim rakyat, kita zalim orang Melayu. Zalim apa? Zalim apa? Yang kita dapat lakukan puluhan tahun. Kalau dah zalim, rakyat hampir semua agaknya tak hidup dalam keadaan yang seksa. Tapi tak seksa, masih maju berbanding kat 50 tahun dulu. Zalim apa? Oh, kerajaan zalim pada orang Melayu. Yang dia buat apa? Masa dia jadi Timbalan Menteri nak tolong orang Melayu. Jadi kalau cakap banyak sekarang kan banyak dosa sangat. Lebih Rosam cakap itu dia. Pasal kempen ni kadang semangat tu, tapi petang bulan puasa. Tak maaf. Jadi tak apalah, nak ringkas saya pun nak lepas ni terus berangkat pulang. Saya cuma nak ucapkan selamat berpuasa, menyambut Ramadan Al-Mubarak. Jadi waktu kini kita harus bekerja sama-sama lah, membantu untuk kebaikan kita. Dalam Quran pun ada menyebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Membantu, saling membantu untuk yang kebaikan dan takwa. Di hadis ini firman Allah saya turunkan sebenarnya Ramadan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kamu tolong-tolong pada perkara-perkara yang jahat dan kemungkaran. Jadi kita ini untuk kebaikan. Jadi bantu, dan mudah-mudahan izin Allah kita akan boleh kejayaan di dunia dan akhirat. Selamat berpuasa Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kebanyak-banyak ganjaran, taufik dan hidayah, dan puasa kita insya-Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi perkembangan semasa yang kita